Pihak polis telah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 302 dan Seksyen 435 iaitu khianat dengan api, mischief by fire, bersama-sama dengan fire report dan juga SDR. Siasatan ini dijalankan kerana terdapat unsur-unsur mischief ataupun mischief by fire yang di dalam siasatan menunjukkan telah berlaku di dalam kes ini. So, dengan penyiasatan kit yang dirapi yang dijalankan dan juga dengan bantuan oleh pihak-pihak yang ada berhampiran, yang duduk berhampiran dengan tempat kejadian, telah memberikan beberapa pita video pada kita dan pihak polis berjaya mengecam beberapa orang dalam pita video tersebut. Dengan itu, pihak polis telah berjaya menangkap keseluruhannya ialah seramai 7 orang telah berjaya ditangkap. Lingkungan tangkapan yang kita telah tangkap ialah daripada umur 11 tahun hingga 18 tahun. From 11 years of age until 18 years of age. Kesemua tangkapan telah dibuat daripada 6 petang hingga ke 2:30 pagi pada 16 hari bulan September 2017. Pihak polis telah berjaya bersama-sama tangkapan telah berjaya merampas baju yang dipakai oleh mereka, seluar, topi keledar bersama motosikal yang mereka memakai. Orang telah terkorban, iaitu 21 orang pelajar dan 2 orang ustaz. Manakala 23 orang dapat diselamatkan, 3 orang bercuti dan tidak berada di pusat tahfiz semasa kejadian tersebut. Pasukan bomba dan penyelamat yang sampai ke tempat kejadian telah membuat penyelamatan dan pemadaman dan berjaya membawa keluar selama 5 orang sekeluarga dan tinggal di bilik warden dengan menggunakan tangga jentera bomba dan melalui tangga belakang. Pihak bomba juga membuat pemadaman awal dengan menggunakan 2 pancutan di bilik asrama dan bilik warden. Apabila pasukan bomba sampai ke bilik asrama semasa pemadaman dan menyelamat, mereka tidak mendengar apa-apa suara pelajaran. Baliknya, setelah mereka berjaya masuk ke dalam bilik asrama, mereka telah menemui mangsa yang terkorban dalam kebakaran berkenaan. Kebakaran didapati bermula atau origin of fire di pintu masuk bilik asrama Aras 3. Ini berdasarkan kepada keterangan saksi dan keterangan mangsa yang terselamat. Ianya disokong lagi dengan terdapatnya fire effect di hadapan pintu masuk bilik asrama seperti spelling pada dinding berdekatan pintu masuk, mesh loss pada pintu, siling, almari dan rak kasut. Clean burn pada dinding di sekeliling pintu masuk bilik asrama menguatkan lagi bukti tempat bermulanya kebakaran di pintu tersebut. Pasukan penyiasatan kebakaran telah menemui 2 bahan bukti seperti berikut. Yang pertama, 2 buah silinder gas LPG berwarna hijau berbelang merah dijumpai di pintu masuk bilik asrama. Kedua-dua silinder ini telah kosong dan injap silinder dalam keadaan terbuka. Yang keduanya, unit pengesan atau K9 Jabatan Bomba dan Pihak Malaysia telah mengesan 7 tempat dan 7 sampel telah diambil di hadapan pintu masuk bilik asrama. Dalam kes ini, 4 ekor anjing telah digunakan, one after another, satu selepas satu, dan kesemuanya telah menunjukkan ke tempat yang sama. Sampel ini telah dianalisa oleh pegawai kimia di Makmal Penyiasatan Kebakaran Kuala Lumpur dan didapati 4 sampel berkenaan mengandungi residu cecair mudah menyala jenis petrol. Kebakaran di pusat tahfiz berkenaan dipercayai disebabkan oleh api yang dinyalakan menggunakan petrol yang telah dicurahkan pada rak tuala, rak kasut dan dinding di hadapan pintu masuk bilik asrama Aras 3. Kebakaran merebak ke siling dan membakar pintu masuk Aras 3 tersebut. Api marak dengan cepat disebabkan oleh gas LPG yang dilepaskan daripada kedua-dua silinder sehingga menyebabkan ianya merebak dengan cepat. Assalamualaikum dan salam hormat. Marah, sakit hati dan geram.
Pastinya antara yang terbuku dalam hati rakyat Malaysia selepas mengetahui kebakaran asrama Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah sehingga mengorbankan 23 nyawa berpunca daripada perbuatan khianat. Asrama itu sengaja dibakar dan suspeknya 7 remaja berusia 11 hingga 18 tahun, termasuk 2 beradik yang ditahan Sabtu lalu sebelum direman 7 hari. 6 daripadanya positif ganja. Apakah yang bermain di fikiran mereka ketika itu? Sudah tiada perikemanusiaankah atau tiada apa-apa perasaan di khayal dadah? Dengan menggunakan petrol yang dicurahkan pada rak kasut, tuala dan dinding di hadapan pintu masuk asrama aras 3 bangunan itu, mereka menyalakan api. Bukan setakat itu saja, api marak dengan cepat disebabkan gas LPG yang dilepaskan daripada 2 tong gas sehingga menyebabkan ia merebak dengan cepat ke seluruh bilik asrama itu. Kejam. Bagaimanapun, siasatan belum selesai dan mereka disambung reman 7 hari lagi bermula esok sehingga 29 September ini. Ikuti kronologi bagaimana suspek membakar pusat tahfiz berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Surah Al-Ankabut ayat 57 yang bermaksud tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian kepada kami kamu dikembalikan. Saya Mazizul Dani. Tragedi kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah mengorbankan 23 nyawa dan mereka tidak mampu kita kembalikan. Tetapi kejadian ini mampu kita elakkan daripada berlaku pada masa akan datang. Kami kongsikan kepada anda kronologi kejadian selepas pihak polis menahan 7 suspek berusia antara 11 hingga 18 tahun. Mengikut fakta kes seperti yang dimaklumkan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Amar Singh Ishar Singh dalam satu sidang media pada 16 September 2017. Gelanggang futsal Taman Tasik Datuk Keramat antara lokasi beriadah penduduk sekitar termasuk pelajar Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah. Dan menurut Timbalan Pengetua Pusat Tahfiz berkenaan, pelajar ada mengadu kepada beliau sejak awal tahun lalu bahawa mereka berselisih faham dengan remaja sekitar kerana berebut padang ini untuk bermain futsal pada setiap Isnin dan juga Rabu. Beberapa hari sebelum kejadian kebakaran, berlaku perselisihan faham antara pelajar Pusat Tahfiz dengan suspek. Suspek memaklumkan mereka telah diejek dan tidak berpuas hati serta ingin membalas dendam. 2 suspek berpakat memasuki Pusat Tahfiz itu untuk mencuri telefon bimbit di dalam asrama. Menurut fakta kes, jam 2.30 pagi 14 September 2017, di sinilah lokasi kesemua suspek duduk berbincang iaitu di kedai yang terletak bersebelahan dengan Pejabat Persatuan Pengguna Islam Malaysia untuk membakar pusat tahfiz berkenaan sebelum kesemuanya beredar. Kira-kira jam 4 pagi, 2 suspek dikatakan membeli minyak petrol di stesen minyak berdekatan Damai dan mengisi minyak petrol di dalam sebotol air mineral besar. Kira-kira 4.30 pagi, suspek berkumpul kembali di padang yang terletak berhampiran pusat tahfiz. 2 suspek nampak seorang daripada mereka memegang sebotol minyak petrol dipercayai untuk membakar pusat tahfiz. Seorang suspek kemudian dikatakan memasuki Pejabat Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM kerana mahu tidur.
4.40 pagi 14 September 2017, dua suspek memanjat pagar untuk memasuki pusat tahfiz berkenaan sementara 3 lagi suspek menunggu di luar pagar. Dua suspek mendapati pintu masuk bilik asrama berkunci dan tidak dapat dibuka. Lalu mereka keluar semula dan telah turun ke tingkat 1. 3 daripada mereka dikatakan mengambil 2 tong gas berwarna merah dan hijau dan membawa tong gas berkenaan naik ke tingkat 3. Satu diletakkan secara berdiri dan satu lagi dibaringkan menghala ke pintu asrama. Seorang daripada suspek dipercayai mencucuk dengan menggunakan lidi di muncung kepala gas supaya gas keluar menghala ke arah pintu. Hasil siasatan penuh, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Datuk Wan Muhammad Nur Ibrahim berkata, kebakaran dipercayai disebabkan api yang dinyalakan menggunakan petrol yang dicurah pada rak tuala, rak kasut dan dinding di hadapan pintu masuk bilik asrama tingkat 3. Suspek kemudiannya dipercayai melarikan diri menggunakan 3 motosikal pulang ke rumah masing-masing. Selepas suspek dikatakan membocorkan 2 tong gas dan membakar menggunakan petrol di hadapan pintu asrama tingkat 3, api mula marak membakar jam 5.15 pagi 14 September 2017 yang mengorbankan 23 nyawa, 21 pelajar dan 2 warden. Pasukan bomba dan penyelamat adalah antara pihak terpenting dalam menjalankan kerja-kerja menyelamat dan memadamkan kebakaran. Pasukan yang pertama tiba semasa hari kejadian ialah dari Balai Bomba dan Penyelamat Keramat Jalan Jelatik dengan kekuatan 7 anggota dan 2 jentera diketuai oleh Suhaimi Abdul Syukur. Mereka juga antara yang terawal melihat keadaan 23 mangsa yang terkorban di 3 sudut asrama tingkat 3 berkenaan. Ikuti pengalaman mereka. Saya Suhaimi bin Abdul Syukur dari Balai Bomba dan Penyelamat Keramat Jalan Jelatik, Kuala Lumpur. Berkhidmat dalam Jabatan Bomba lebih kurang 31 tahun yang lalu. Masuk kerja seperti biasa, sebagai ketua mengambil baris untuk anggota-anggota masuk kerja dan membuat kerja-kerja seterusnya lah untuk mengenal pastilah jentera berkeadaan baik, peralatan dalam jentera berkeadaan baik dan dapat digunakan lah semasa operasi pemadaman ataupun penyelamatan. Saya Muhammad Osman bin Aziz. Saya berasal dari Kemaman, Terengganu. Saya berkhidmat sebagai anggota bomba ni selama 4 tahun. Ini balai pertama saya, Balai BBP Keramat Jalan Jelatik, Kuala Lumpur. Pada 14 September 2017, shift pada tu saya bekerja malam, pukul 8 malam sampai 8 pagi. Pada ketika itu terima panggilan dalam sebelum subuh terima panggilan kebakaran bangunan pusat tahfiz. Nama saya Rahim bin Umar Rashid, bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Keramat Jalan Jelatik. Saya dah bertugas di balai ini selama 6 tahun. Kami masuk shift pada kerja malam, itu pukul 8 malam. Tapi pada keadaan tu saya rasa macam tak sedar hati. Jadi keadaan masa berehat tu pun masa keadaan separuh sedar. Jadi berlakunya benda tu pada awal subuh jadi. Dan bila terdengar announcement daripada balai mengatakan ada berlakunya kebakaran di pusat tahfiz. Semalam dalam pembakaran mobil sewan tu. Ya cik, kebakaran di mana tu?
Minta perhatian. Panggilan kecemasan kebakaran bangunan beralamat di Pusat Tahfiz Jalan Keramat 7. Suasana semasa kami sampai di tempat kejadian, memanglah saya melihat bangunan tersebut di tingkat 3 memang benar ada berlakunya kebakaran. Kami pun terus dengan arahan penyelia, kami terus turun, terus buat kerja-kerja penyelamatan dan pemadaman. Dan dalam masa yang sama, kami terdengar teriakan daripada orang awam yang menjerit minta tolong. Mengatakan ada mangsa lagi yang masih terperangkap. Jadi dengan arahan penyelia, kami terus turunkan tangga. Saya dan kru-kru yang lain ke tangga, saya naik atas. Saya sampai ke lelaki dewasa tu yang berpaut pada aircon. Sampai je kat lelaki dewasa, saya dapat tahu ada seorang kanak-kanak pada masa lelaki tersebut. Okey, saya ambil kanak-kanak pada lelaki tersebut, saya turun ke bawah. Apabila Osman bawa turun mangsa tu, kami yang di bawah ni cuba menyambut mangsa untuk dibawa keluar. Saya naik di atas selepas mangsa yang 5 orang yang telah diselamatkan tu turun, saya membuat kerja-kerja penyambungan hos di bawah untuk bagi anggota lain untuk membuat kerja-kerja pemadaman dan juga penyelamatan. Apabila api dapat dikawal, saya sebagai mengetuai pasukan yang hadir pada ketika itu telah memasuki bilik dan membuat pemantauan secara rambang. Kerana semasa itu ada lagi asap-asap di tempat kejadian, dan saya menyuluh tempat-tempat tu memang saya nampak ada mayat-mayat telah berentung. Tetapi semasa itu saya tidak pasti berapa ramai. Pada masa tu memang keadaan saya tengok nampak agak-agak sebab lah, saya agak-agak pilu lah. Tapi disebabkan kerja saya, jadi saya teruskan jugalah. Sebab itu adalah tanggungjawab kami sebagai seorang anggota bomba untuk membuat membuat operasi pemadaman. Jadi kami perlu tawakal lah dengan benda-benda macam ni. Ketika tu Allahu Akbar, saya cakap Allahu Akbar, subhanallah. Nampaknya macam satu lagi, saya suruh sebelah kanan pula. Saya suruh sebelah kanan, nampak lagi mangsa. Allahu Akbar. Tu saya keluar. Saya keluar, saya bagi tahu penyedia ada mangsa lagi dalam yang sudah rentung. Ketika itu saya turun ke bawah. Memang dah trauma, tak boleh buat apa lah. Saya turun ke bawah. Sedih sangat macam tu. 31 tahun saya berkhidmat sebagai anggota bomba, memang tidak dapat dinafikan lah. Memang inilah satu-satunya sejarah dalam hidup saya lah. Ingat benda ni sampai bila-bila. Sebab saya yang mengetuai pasukan ini. Maksudnya yang jentera yang pertama sampai di tempat kejadian. Jadi apa yang berlaku memang saya lah yang melihatnya. Saya pun tak tahu nak kata macam mana lah pasal kes budak-budak ni. Setakat mengejek je boleh sampai terfikir nak bakar, tapi tak boleh dinafikan lah kalau dianya dah termasuk dalam golongan menghisap dadah. Jadi apa benda yang betul pun akan jadi tak betul. So kalau dah kita manusia yang normal pun kadang-kadang ada masa kita terlepas pandang. Ini kan orang yang berkata orang dah ada bahan nikotin dalam badan kan. Boleh jadi lain lah. Berkata orang bapak pun boleh bunuh anak, anak pun boleh bunuh mak. Jadi dah jadi lain lah ceritanya. Itu semua dalam urusan kerja-kerja polis. Tapi kalau tanya pendapat saya, yang buat pun budak-budak. Kalau kita buat hukuman bunuh pun budak-budak.
dia berlaku disebab pengaruh dadah. Benda kejadian tu disebab pengaruh dadah. Kalau nak tanya saya, biarlah dia dihukum. Bagi orang semua hidup ke ataupun terus balik mempelajari Al-Quran ke apa supaya dia insaflah apa yang berlaku. Saya kenal selama saya bekerja kat sini selama 4 bulan. Memang saya kenal lah, selalu muka hari-hari lah, keluar masuk lah. Setiap malam? Dan berkeliaran dalam kawasan taman. Diorang punya aktiviti perkumpulan, kita tak tahu apa yang diorang buat. Tapi diorang setiap kali, diorang akan berkumpul, merokok, bersagam. Yang curi motosikal pun ada. Tapi dalam kalangan budak-budak ni juga ke? Dalam budak-budak ni juga, dia ada kumpulan-kumpulan dia. Mereka yang melakukan perbuatan ini, sepatutnya kita tak boleh nak menuding jari dan salahkan mereka 100%. Anak yang jadi mangsa dan anak yang buat perbuatan ni, mereka sebenarnya adalah mangsa. Jadi kita sebagai ibu bapa kena lebih peka, lebih prihatin dengan pengembangan anak-anak kita ni supaya tidak terjebak dalam gejala-gejala yang tak elok. Tiada apa yang mampu menggantikan nyawa insan yang kita sayang. Hanya memori indah semasa hayatnya dan gambar-gambar menjadi pengubat rindu selain kiriman doa sepanjang masa. Semoga anaknya ditempatkan di syurga tertinggi di sana. Itu yang dirasai Abdul Rashid Ramli dan Nur Hayati Khalid selepas kehilangan anak bongsu Amil Ashraf 11 tahun antara mangsa tragedi kebakaran menjelang subuh. Kami menyelami isi hati kedua-duanya termasuk mengenai surat yang dititipkan Allahyarham kepada ibunya sehari sebelum kejadian. Kalau ikut tengok pada kawan-kawan apa dan ke jiran-jiran sini ni pun memang dia cakap memang dia tak, bila dengar macam tu memang semua pun nangis lah. Memang orang kenal dia macam mana dia punya ni. Arwah ni dia macam ceria, periang, penyayang apa semua. Lepas tu dia kalau dia dengan siapa-siapa pun dia macam boleh buat diri. Lepas tu kalau balik kampung pun kalau macam ada kenduri ke ada apa-apa, dia mesti tolong join ke dapur sama, tolong masak ke apa semua. Jadi orang kata macam mudah bergaul apa semua. Kalau dengan sepupu dia pun orang kata jenis periang kan. Masa saya akan hantar dia sampai dekat Bumbung Hijau tu kan. Dia akan salam saya cium dia, saya peluk dia. Lepas tu dia ambil baju kat atas. Dia cakap, saya kat dia jumpa dia, saya mesti tanya ada baju kotor tak. Kadang-kadang dia kata tak ada, kadang dia rendam, budak-budak tu tolong basuhkan. Dia kata, ibu hari ni Amir rendam baju, tapi kalau ada abang seorang tu baik, dia tolong Amir basuh. Nanti ibu belikan nasi nak bagi kat abang tu sebab tolong dia basuh kain. Lepas tu sekali satu hari tu adalah dia kata 4 helai, mainlah ibu buat balik basuh. Lepas tu dia elok dia bagi beg dia, lepas tu dia terus bagi surat. Lepas tu saya nak buka, dia kata tak payahlah ibu buka kat rumah. Tapi saya tak sabar kan, tapi saya baca. Lepas tu dalam perjalanan saya baca tu, saya dah nangis dah. Saya kata ya Allah terharunya saya cakap kan. Lepas tu saya terus simpan. Saya simpan dalam beg. Lepas tu saya tak fikir apa-apa. Sampai dekat Taman Balak tu saya bagi kat ayah dia. Ayah dia baca, ayah dia tanya juga 2-3 kali. Cakap memang dia tulis pun. Tapi kami simpan, saya simpan dalam beg. Lepas tu saya terus pergi kerja esoknya. Saya tak fikir pun pasal surat tu kan. Cuma saya dah cakap dalam hati saya, surat nanti saya nak filekan je lah. Saya akan simpan. Nanti bila dia dah besar besok, saya nak tunjuk lah. Inilah yang surat Amir bagi ibu hari tu. Saya cakap dengan dia kan. Saya nak cakap dengan dia macam tu lah. Walaupun dia bagi, tapi saya stay simpan. Rupanya tak sempat. Besok pagi dia dah pergi dah. Berat pukul 7.10 macam tu lah. Kawan telefon dia kata ada tahfiz terbakar kata. Tu saya tanya, tahfiz mana? Dia pun tak sure kat dia kata, AU1 kot. AU1 saya kat AU1 bukanlah. So saya tak balik telefon, ingat nak baring lah. Duduk sekejap tu
bunyi balik. Orang yang sama lah telefon. Dia kata, tak adalah, ini Keramat ujung, Tahfiz bawah. Dengar Tahfiz bawah tu, saya terus ambil seluar, start motor terus pergi. Saya pergi sampai sana, saya tengok asrama yang terbakar. Rasa lutut ni macam, orang kata apa, memang lembik lah lutut. Orang kata macam nak ni kan, cari mana yang selamat. Pergi tengok ada 4 orang ke 5 orang ke rasa yang duduk masa tu mungkin tengah trauma lah pula. Saya pergi, saya tengok seorang-seorang tak ada. Lepas tu saya tunggu sekejap, baru saya cuit yang siapa nama tu, budak-budak yang badan besar tu. Saya tanya, Amir mana Amir? Dia mengeleng macam ni. Apa masa saya pun tak tahu apa maksud dia mengeleng tu, saya pun kan. Sama ada dia tak boleh cakap, tengah trauma ataupun tak ada. Tapi saya tunggu lagi. Tunggu dia pun cakap, dia kata ini tak ada cik, mungkin kat hospital kot. Sebab ada 7 orang yang cedera. Mana rasa hati tu rasa kata ada harapan lagi lah. Duduk dah pukul 10 tu semua dah datang tengok, sambil tanya apa senarai nama yang dekat hospital tu. Masa dia buat pengumuman kat surau tu, baca seorang-seorang nama yang ada dekat ni. Nama arwah ni tak disebut mana, saya kata lepas tu baru saya telefon ni. Dan ayah, Amir minta maaf kalau ada buat salah apa-apa. Ibu, ayah, Amir sayangkan ibu dan ayah. Terima kasih ibu dan ayah kerana menjaga Amir selama ini. Amir tak tahu macam mana nak balas jasa budi ayah dan ibu. Hanya ini saja yang Amir mampu. Masuk ke tahfiz untuk menolong ibu dan ayah. Untuk menolong ibu dan ayah, untuk masuk ke syurga Firdaus. Saya terfikir macam itulah, ini bakal terakhir kat dia. Memang saya sedih tau. Memang orang kata setiap hari bila saya teringat, memang saya akan sedih. Tapi bila hari kedua, hari ketiga dapat tahu bahawa orang kata yang buat anak saya ni tertangkap, saya rasa macam satu beban yang besar jatuh rasanya. Macam saya rasa, ya Allah, satu-satu kelegaan. Tapi memang sepanjang tu saya terasa berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Kau pun mudahkanlah setiap urusan arwah-arwah ni kan. Allah makbulkan. Sebabnya daripada awal kejadian sampailah dia ke bumi, Allah pun mudahkan segala-galanya. Sampai ujian DNA pun sampai doktor kata, ya Allah, doktor kata bersyukur sangat-sangat sebab ini DNA paling cepat yang kita dapat. Biasanya makan masa 2-3 hari. Lepas tu saya berdoa lagi, ya Allah, Tuhanku, saya nak tahu siapa lah orang yang anaknya budak-budak tahfiz ni sampai sanggup letak tong gas. Lepas tu hari ketiga saya dapat berita, wartawan telefon, dia kata penyenayah ni dah tangkap 7 orang. Saya rasa ibarat macam satu batu yang terlepas daripada dada saya. Kalau tak selama ni saya memikir, kenapalah orang ni buat anak saya macam ni. Bukan anak saya lah ya, masa-masa kebakaran tu. Memang saya tak boleh tidur, 2 hari saya tak boleh tidur. Saya tak tidur, saya tak makan. Sebab saya memikirkan kenapalah dia orang sanggup anaknya, budak-budak yang tak bersalah kan. Kalau setakat usik-musik sama kita kanak-kanak pun selalu bergaduh. Tapi tak adalah sampai nak membunuh kan. Saya tak adalah simpan dendam apa-apa ya. Tapi saya berdoa semoga Allah bagi hidayah kat mereka. Sebab satu kerugian kalau kita meninggal, kita tak sempat untuk bertobat. Saya doa, saya kata biarlah yang 7 ni sempat bertobat sebelum Allah ambil dia orang. Mana sebab kita dendam tu tak ada, kita macam kita dah maaf lah. Tapi kalau yang sikit itu cuma kita tak rasa macam mana lah apa yang budak-budak tu, perasaan orang biasa, orang normal tergamak ke tu kan. Saya dah ampun, masa dia pergi tu pun saya dah cakap dah,
Ibu ampunkan segala dosa Amir walaupun sebesar hama sekalipun. Ibu dah reda dan ikhlas dah dia pergi. Saya cuba tahan tak nak nangis tapi tak boleh. Sebaik mengetahui anaknya terkorban, Nur Hayati berdoa agar punca kejadian dapat diketahui dalam masa terdekat. Dan ternyata 2 hari selepas kejadian, 7 suspek ditahan. Mereka berusia antara 11 hingga 18 tahun dan 6 daripadanya positif dadah serta tidak bersekolah. Ikuti pandangan penganalisis jenayah dan kaunselor mengenai faktor yang menyebabkan suspek bertindak demikian. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan asing ataupun membakar bangunan ataupun rumah adalah juga terdiri daripada faktor-faktor dalaman, iaitu yang pertama keluarga sendiri, ya. Di mana keluarga kita sendiri kadang-kadang kita tidak memberi sepenuh perhatian kepada anak-anak, ya. Yang kedua, kita dapati bahawa ada juga di kalangan kita ini membesarkan anak dengan tidak memberi secukupnya apa yang boleh buat dan apa tidak buat, dan perlu mencari kawan-kawan yang baik. Yang ketiga, saya dapati bahawa ada juga ibu bapa yang pendapatan yang tak berapa tinggi. Mereka ni terpaksa mencari nafkah, keluar ke rumah untuk mencari nafkah, sehingga anak itu tidak dibela dengan begitu baik, ya. Ini antara faktor-faktor psikologi dan kriminologi lah. Tapi ia bukan sahaja melibatkan kes ini secara keseluruhan. Dan juga kita dapati bahawa di sekolah ni, kebanyakan sekolah ni, kalau kanak-kanak ataupun budak-budak itu membuat satu kesalahan, maka dibuang terus. Ataupun membuat satu kedua kesalahan, dibuang terus. Tapi mereka ini tidak tahu ke mana. Setelah mereka dibuang, tidak ada lagi satu institusi untuk menyelamat, memberi kaunseling. Di luar negara kita ada institusi-institusi yang mengambil, selain daripada sekolah Henry Geni lah. Henry Geni kita terpaksa melakukan jenayah. Tetapi budak-budak yang bukan melakukan jenayah tapi kejahatan-kejahatan tertentu yang sehingga mereka dibuang sekolah. Sepatutnya ada institusi untuk menyelamatkan mereka dan memulihkan sekolah, memulihkan mereka, dan juga kaunseling, dan mereka sudah tentu kita akan menyelamatkan mereka ini tidak terjerumus dan juga menjadi penjenayah yang lebih besar kemungkinan kepada satu tahap lain, semi profesional dan profesional. Jadi itu sebabnya kita kena ada satu institusi yang terbaik. Budak-budak ni sebenarnya sepatutnya tak dibuang sekolah. Saya kaunselor dan saya pernah jadi kaunselor sekolah. Dan saya pernah handle budak-budak macam ni dulu, tahun 78, 79, 80. Saya ingat anak murid saya yang saya tolong tu kalau dengar ni, tengok ni, kau komen lah. Apa yang cikgu buat? Budak-budak macam ni, saya sangat tak setuju. Budak-budak yang bermasalah, kita buang sekolah. Buang sekolah bukan satu jalan penyelesaian. Apa guna di sekolah ada kaunselor, 5 orang, 6 orang. Apa guna ada ustaz? Apa guna cikgu? Yang ada, ya, sebab di sekolah kalau ada 2,000 student, mungkin budak nakal macam ni adalah 30 orang. Jadi apa salah kalau kaunselor 5 orang, seorang ambil 10, seperti yang saya buat dulu. Kita budak macam ni, dia nak perhatian, dia nak kasih sayang, dia nak kata orang tu pelukan, belayan. Sebab mungkin budak-budak macam ni, family dia bermasalah, broken family, bercerai-berai dan sebagainya. Dan akhirnya dia pergi kepada dadah. Dan sebenarnya saya nak beritahu terang ni, sebenarnya budak-budak macam ni sekarang di Malaysia ramai sekarang. Sebab saya buat kes ni. Saya buat kes ni. Sebab tu saya berani cakap tu terang. Sebab tu saya suka bercakap pada mak bapak tentang pendidikan kewibapaan. Macam mana nak didik anak, bukan senang zaman sekarang. Jadi budak-budak ni sebenarnya dia buat tu sebab ada sebab. Mesti provocation yang melampau menyebabkan dia rasa terhina,
Dia rasa misalnya dia ni tidak dihormati. Dia rasa dia misalnya tercabar, dia punya emosi dia. Budak-budak macam ni, dia tak sama dengan budak-budak yang kita kata yang normal. Tapi hari ni cuba tengok, boleh katakan masyarakat kita, kanak-kanak ke, yang pandai ke, yang cerdik ke, yang kata orang terpelajar dan sebagainya pun, banyak tak boleh ditegur. Anak orang kita tak boleh tegur sekarang. Tak macam zaman kita dulu boleh tegur. Sekarang tak boleh tegur. Sensitif. Dan semua kata akan menjawab. Budak-budak hari ni semua pakai menjawab. Adakah silap ibu bapa mendidik anak? Kalau dulu anak-anak kita akan ajar dia hormat orang tua. Orang tua cakap tu dengar. Jangan kurang ajar, jangan biadab, dengar. Tapi hari ni tengok budak-budak. Jadi kemungkinan budak-budak ni cara tegur. Dan saya cakap tu teranglah, saya pun baru buat kaunseling di dalam 30 budak ni. Memang satu kawasan, dia orang jumpa saya, Haji, kita orang dah tegur semua sebab dia ni malam-malam dia rempit depan rumah tu. Orang situ semua dah tua-tua. Jadi malam-malam pukul 12 kata orang tua ni nak tidur. Dia melepak satu rumah ni, jadi ketua dia. Jadi cara saya buat adalah saya pergi dekat dia. Lepas tu saya cakap, Assalamualaikum. Ni atuk nak bercakap, ini. Budak form 4 semua. Dia malam lepak. Jadi saya cakap, buat apa sini? Kita bina repo dulu. Kita bina repo, tak boleh main terkejah-terkejah je. Awak ni budak tak ada masa depan. Ini semua ahli neraka. Kau siap. Nampak tu? Tak. Saya pergi macam mana? Assalamualaikum, apa khabar? Ni atuk datang ni bukan apa. Nak borak-borak. Buat apa ni malam-malam ni? Ni cerita ni dia. Kenapa? Sekolah, kerja sekolah tak ada ke? Dah tu, benda kerja sekolah tak payah buat pun. Nampak tu? Dia negatif tu. Dan kebanyakan ni budak-budak ni budak-budak yang kita kata ibu bapa yang tak boleh kawal lagi dah. Ada 30 orang. Jadi saya kata, nak apa? Alah tu, ni. Lepas tu saya pergi lagi malam esok, malam lusa. Lalas, beli dia net sepak takraw, beli bola takraw 2 biji. Bagi dia main. Sekarang dia berkumpul kat takraw lah. Jadi dia keluar tenaga dia kat situ. Dia tak merempit lagi dah. Cara kita tu, repo kita, jangan menghina dia. Yes, keluarga suspek sebenarnya memanglah kita keluarga tu akan rasa macam mungkin masyarakat akan mencemoh mereka, masyarakat akan macam-macam lah, tak pandai bela anak lah dan sebagainya. Pada saya keluarga suspek ni pun perlu kita bagi dia kaunseling juga sebenarnya, grup terapi. Nampak tu? Kita memang keluarga budak-budak tahfiz tu memang kita simpati, kita empati, perlu kaunseling. Tapi kita tengok untuk kita berlaku kata orang tu sebagai ihsan. Kita orang Islam ni kita ada ihsan. Ihsan maknanya apa tu? Ikhlas, amanah, jujur, bertanggungjawab, membantu semua orang. Kemungkinan budak-budak yang kita kata yang buat ni satu hari dia pun jadi manusia. Sebab saya dulu buat budak-budak macam ni. Hari ni anak-anak murid saya ni ramai dah berjaya. Walaupun dulu ni memang jahat lah kat sekolah semua orang. Sebab umur macam ni dia tak matang. Jadi pada ibu bapa kena kata orang tu kuat semangat dan sebagainya. Dan ibu bapa ni kena cari kaunselor juga. Dan kepada saya, pihak kerajaan janganlah buat kaunseling kepada ibu bapa yang terbakar aja. Ini pun kena juga. Sebab mereka ni pun kena juga sebab mereka ada anak-anak lagi tau. Itu pandangan daripada pakar mengenai kejadian kebakaran itu secara umum. Untuk pengetahuan semua, kejadian ini adalah kebakaran kedua terbesar dalam negara selepas kebakaran Madrasah Taufiqiyah Khairiyah Al-Halimiyah di Yan Kedah yang mengorbankan 27 nyawa pada 22 September 1989. Hari ini genap 28 tahun kejadian itu berlaku dan kesedihan kehilangan insan yang disayangi masih dirasai, termasuk 23 waris mangsa Pusat Tahfiz Darul Quran Iktifakiyah yang berlaku seminggu yang lalu. Kita sama-sama doakan roh mereka dicucuri rahmat. Sekian saja, saya Nabiha Kamal dan seluruh kru Metro TV. Salam al-hijrah. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين